Salam Malaysia Madani dan tentunya lah seperti biasa kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pasti jugalah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah Malaysia Madani cukup dan terjamin. Dan sudah pun berada bersama saya di studio seperti apa yang dapat saudara lihat, yang berbahagia Datuk Badrul Hisham Mohamad, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat bersama lagi dalam ruang sekali bicara lagi. itu, ya. Datuk, ya. Macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan Alhamdulillah Datuk juga memberi keizinan sekiranya anda yang sedang mengikuti ruang bicara ketika ini, kalau ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincang hari ini, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian tentunya di 0326940155. Baik, sebelum kita bercakap tentang topik Malaysia Madani cukup dan terjamin, saya nak dapat pandangan daripada yang berbahagia Datuk terlebih dahululah. Ini kita nak mendapat komen tentang apa yang berlaku hari ini, iaitu kita semua tahu bahawa hari ini yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar telah pun menyempurnakan majlis peluncuran ekonomi madani. Dan tema yang dipilih ialah ekonomi madani memperkasakan rakyat. Dan bagi saya ini merupakan satu cabaran sebenarnya kepada setiap kementerian, termasuklah terutamanya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sendiri. Dan sudah pastilah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin melihat bahawa segala aspirasi dan juga matlamat yang diinginkan itu akan dapat dipenuhi sebenarnya, mungkin dalam jangka masa yang telah pun ditetapkan. Tapi mungkin Datuk Badrul sendiri ada pandangan tersendiri berkaitan dengan peluncuran ekonomi madani ini. Datuk. Ya. Baik, terima kasih bagi Datuk. Terima kasih pada semua penonton ya. Ekonomi madani, satu lagi gagasan dalam usaha kerajaan merevolusikan pendekatan madani dalam seluruh kehidupan kita di Malaysia. Ya. Ekonomi madani nampaknya satu lagi garapan idea, pendekatan dan juga hasrat kerajaan untuk mentransformasikan, khususnya memberikan tumpuan kepada aspek ekonomi, pembinaan semula ekonomi, pemerkasaan semula ekonomi negara bagi menyantuni rakyat. Pastinya ekonomi dan rakyat itu saling berkait. Selama ini kerajaan memberikan banyak tumpuan usaha-usaha untuk kita memperkukuhkan ekonomi rakyat. Rakyat terbawah khususnya yang terkesan sebenarnya memang seluruh sistem ekonomi kita rosak akibat daripada pandemik yang melanda 2-3 tahun yang lepas. Itu adalah hakikat diakui oleh seluruh dunia bahawa apa yang berlaku pada tahun 2020 yang menjangkau ke tahun 2021 dan kesannya masih kita rasakan sampai sekarang. Betul. Aspek paling terkesan ialah, ataupun sektor paling teruk terkesan ialah sektor ekonomi, kerana ia meruntuhkan sistem yang telah pun ada, yang dibina sejak bertahun yang lalu dengan pelbagai pendekatan yang telah kita bawakan selama ini. Dan kali ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX ataupun PM ke-10 selepas 8 bulan beliau meneraju kerajaan perpaduan, satu demi satu garapan idea dibawakan untuk kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Kabinet, dan kami di peringkat kementerian juga dibawakan, diberikan gesaan untuk segera melakukan perubahan. Kita tidak boleh lagi bergerak di atas platform yang sama. Business as usual dikatakan dahulu, no more. Tidak lagi boleh bekerja dalam keadaan biasa. Jadi sekarang ini dengan berasaskan kepada konsep Malaysia Madani, pembangunan Malaysia Madani, sekarang dibawakan pula ekonomi madani yang memberikan tumpuan khusus untuk membina semula kerangka ekonomi negara dan juga untuk memberikan tumpuan memperkasakan kehidupan rakyat, cost of living
kos sara hidup yang cukup menekan sekarang kerana kemampuan rakyat untuk berbelanja, untuk mereka menyara kehidupan harian mereka terjejas teruk. Dan kesannya kalau kita lihat sebelum ini dikatakan kerajaan terpaksa membantu dari sudut subsidi menjangkau 80 bilion setahun tahun lepas. Satu angka yang tidak pernah dibelanjakan oleh kerajaan sebelum ini, tetapi itulah hakikatnya. Jadi pembinaan ekonomi madani ini yang mencakupi 7 benchmark ataupun penanda aras yang telah ditetapkan oleh kerajaan menjadikan top 30 ekonomi di dunia dan lain-lain itu menjadi satu cabaran baharu bagi kita, bagi rakyat dan bagi pentadbir macam kami di kementerian, termasuklah barisan kabinet untuk sama-sama bergerak ke arah satu tujuan yang telah pun digarap oleh Perdana Menteri. Dan di dalam pembinaan itu kita kena memahami bahawa teras madani itu, 6 teras utama itu akan menjadi teras dasar untuk kita memacu ekonomi madani ini, dan keutamanya ialah memperkasa ekonomi, memberikan tumpuan untuk membela rakyat, membina semula ekonomi rakyat, kemampuan rakyat untuk menyara kehidupan mereka, dan juga membebaskan mereka daripada cengkaman kesusahan ataupun cengkaman kos yang tinggi, kos sara hidup yang tinggi, dan kerajaan boleh mengurangkan kebergantungan. Namun begitu, dalam konteks protection ataupun social safety net, kerajaan tidak pernah meminggirkan, dan kita memang kerajaan kita memang terkenal sebuah kerajaan yang sangat menyantuni rakyat dalam konteks social safety net. Kita terbaik, antara terbaik di dunia dalam konteks memberikan tumpuan, membantu menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan rakyat. Okey, sedikit komen secara ringkas daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika menyempurnakan Majlis Peluncuran Ekonomi Madani ini. Dan saya tahu ini dia banyak menyentuh juga tentang peranan yang harus dimainkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan antaranya menyebut bahawa kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha untuk menambah baik tahap sara diri ataupun SSL serta meningkatkan keterjaminan makanan. Dan beliau juga berkata bahawa ianya termasuklah menambah keluasan tanaman tetapi mengoptimumkan penggunaan tanah perladangan sedia ada, dan selain itu meningkatkan daya tahan sektor agro makanan melalui apa yang disebut sebagai aplikasi teknologi pertanian bagi meningkatkan produktiviti untuk manfaat petani kecil. Jadi apakah ini antara perkara-perkara yang cukup penting sebenarnya dan juga sekaligus merupakan satu tanggungjawab yang begitu mencabar sebenarnya kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk? Serengka-ringkasnya tu. Ya, seluruh dunia sebenarnya telah dimaklumkan ataupun telah sedia memahami bahawa isu-isu yang mendasari makanan, isu-isu yang menyentuh tentang keterjaminan makanan itu perlu diberikan tumpuan khusus. Dikatakan hampir 800 juta manusia di dunia sekarang ini kelaparan. 2.4 bilion penduduk dunia sebenarnya sedang berdepan dengan masalah krisis kesihatan ataupun makanan. Dan unless sehinggalah satu immediate action taken, global food emergency akan berlaku dalam konteks keterjaminan makanan. Itu amaran yang diberikan oleh United Nations, FAO dan sebagainya. So, bagaimana dan apa patut kita buat di Malaysia? Kerajaan segera menyahut, memberikan respons kepada fakta itu, kedudukan itu, dengan mengumumkan satu lagi langkah baru, memberikan sedikit suntikan baru kepada sektor pertanian negara yang bertanggungjawab untuk memastikan soal-soal yang digariskan di bawah SDG 2, iaitu hunger, zero hunger, ataupun SDG 1, no poverty di Malaysia. Kesemua sasaran SDG ini akan diberikan tumpuan oleh kerajaan 1, 2, 3 dan sehinggalah ke akhirnya kita akan satu persatu kita leraikan di bawah konsep pendekatan baru ini. Dan disebutkan tadi sektor ini tidak dipinggirkan. Memang sebelum ini PM mengumumkan bantuan 3 bilion untuk memperkasakan irrigation system di Madah, satu kawasan penanaman padi untuk menyahut seruan SSL, melengkapkan atau mencukupkan bekalan beras negara melalui peningkatan infrastruktur pengairan. Itu adalah antara kekurangan kita sebenarnya diakui di seluruh dunia. Kita masih lagi mempunyai ekosistem pengairan yang tidak
efisien, menyebabkan produktiviti kita rendah. Dan the only solution to the limitation of tanah sekarang ialah teknologi. Okey, kita nak bercakap tentang Malaysia Madani, cukup dan terjamin. Itu topik perbincangan kita sebenarnya di ruang bicara ini. Dan bila kita bercakap tentang Malaysia Madani, cukup dan terjamin, mungkin apa yang Datuk maksudkan sebenarnya itu? Apa yang ingin diketengahkan di sini sebenarnya? Ya, saya dalam beberapa perbincangan kita yang lepas, Datuk, saya pernah kongsikan bagaimana kita dimaklumkan oleh kita punya pemikir bahawa Madani diasaskan kepada sebuah negara Islam pertama di dunia, tahun pertama hijrah. Rasulullah menyelesaikan isu makanan 3 tahun pertama, mencukupkan bekalan makanan. Waktu itu seolah-olah dia kata okey, cukup dan kita jamin cukup keberadaan makanan untuk rakyat. Perdana Menteri mengambil inspirasi daripada apa yang telah dilakukan 600 tahun pertama hijrah dahulu, dengan membawakan konsep yang sama, Madani, sebuah negara yang akan ditadbir sebuah civil state, sebuah negara yang memberikan ruang kepada semua. Kita akui bahawa inilah negara kita, sebuah negara berbilang bangsa, berbilang kaum, negara majmuk, yang sepatutnya kita terima seadanya. Dan setiap daripada kita di dalam negara ini mempunyai hak-hak kita yang sepatutnya direspek ataupun dihormati di antara satu sama lain. Setiap daripada kita perlu kehidupan yang harmoni, yang baik, perlu memiliki kebebasan untuk melakukan perkara yang dibenarkan berdasarkan kepada perlembagaan. Jadi kerajaan ingin memupuk kesepaduan itu melalui pendekatan yang dibawakan di bawah Madani ini, supaya setiap daripada kita mempunyai peranan, mempunyai ruang, mempunyai peluang yang sama. Dalam konteks agro makanan, dalam negara kita, kita memberikan tumpuan khusus kepada sektor-sektor tertentu, dan kebanyakan sektor-sektor ini ada player-player, pemain-pemain daripada pelbagai lapisan golongan kaum. Dan kita sekatakan dari segi dasarnya, dari segi pelaksanaan program dan aktivitinya, supaya setiap daripada mereka mempunyai peluang, ruang yang sama untuk menyumbang kepada kemakmuran, kecukupan bekalan makanan. Kita bercakap tentang food availability, kecukupan makanan untuk seluruh rakyat negara kita. Dan kita percaya bahawa bergerak ke sebuah negara madani yang dikehendaki, sebuah civil state madani yang dikehendaki oleh PM itu memerlukan sokongan, dokongan semua aspek, termasuk aspek makanan. Kerana setiap kehidupan memerlukan makanan. Dan makanan yang kita bekalkan itu mestilah makanan yang sepatutnya, bukan sekadar ada, tidak boleh. Kita perlu pastikan bahawa selain daripada kita mencukupkan bekalan itu, kita jamin bekalan makanan itu, dan bekalan itu sepatutnya adalah yang diperlukan oleh bangsa Malaysia Madani yang ingin dibina oleh kerajaan bagi menggerakkan ke arah melaksanakan ekonomi madani dan lain-lain. Daripada apa yang Datuk sebut, menarik sebenarnya. Ianya macam kita katakan di awal lagi, ianya merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Tapi sejauh manakah Datuk melihat sendiri tentang dasar kementerian sendiri? Apakah ianya dalam proses ataupun telah pun sekarang ini dalam proses mendukung konsep Malaysia Madani itu sendiri? Ya. Dasar ini silih berganti, sebab kita memacu kementerian kerajaan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang kita bawakan, berdasarkan kepada keperluan semasa. Negara kita dicorakkan melalui pengenalan dasar, pelayanan dasar yang memenuhi kehendak dan kemampuan negara waktu semasa. Apabila dikenakan kerajaan Madani ataupun Malaysia Madani, dalam konteks kita sudah pun ada dasar-dasar yang diperkenalkan. Kita perlu buat sedikit adjustment, pengubahsuaian ke atas pendekatan baharu ataupun aspek baharu yang ingin dicapai oleh kerajaan melalui Perdana Menteri. Setiap daripada kita pertama perlu memahami konsep Madani itu sendiri. Dia tidak terlalu banyak mengubah dasar sedia ada. Dia tidak bertentangan sangat dengan dasar sedia ada, tetapi dia melengkapi keperluan semasa kerajaan yang perlu dibuat sedikit olahan untuk kita menstruktur semula hala tuju dasar-dasar sedia ada ke arah menyantuni kehendak sebenar Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Di kementerian kami, kita sudah ada pelbagai dasar.
Dan kebanyakan dasar-dasar yang ada di sini bersifat universal. Dasar yang difahami, mudah difahami, mudah dilaksanakan. Tinggal lagi komitmen dan juga kemampuan kita untuk melaksanakan dan juga untuk menyelesaikan setiap daripada yang disebutkan di bawah dasar tersebut. Dasar agromakanan contohnya dan dasar agromakanan negara. Ia telah pun digarap, dibina untuk menyantuni ataupun untuk memandu ke arah mana, bagaimana kita nak menghasilkan food availability tadi, ketersediaan bekalan makanan itu dengan menepati teras-teras yang telah pun kita tetapkan. Sebagai contoh, dalam DAN kita ada 5 teras utama yang kita yakin itulah aspek-aspek yang perlu diberikan perhatian, dan teras-teras ini tidak bertentangan dengan konsep madani, malah melengkapi konsep madani 6 ataupun teras madani disebutkan oleh Perdana Menteri. Smart farming, kita nak ke arah pertanian yang lebih bijak, yang lebih precision, yang boleh menghasilkan produktiviti yang lebih baik dan memenuhi kehendak SSL kita. Mengutamakan pasaran domestik. Kita nak memperkasakan pasaran domestik kita supaya kita menjadi sebuah negara pengeluar makanan yang kukuh, yang kuat dan mencukupkan bekalan makanan dan meningkatkan pendapatan pekerja-pekerja dalam industri pertanian. Kita nak mencungkil talent, bakat-bakat petani-petani muda, agropreneur muda yang boleh kita gerakkan, jadikan mereka bukan hanya petani, dan mereka menjadi entrepreneur yang akhirnya menjadi jutawan tani. Kemudian kita memberikan tumpuan kepada soal sustainability, soal kelestarian pertanian, menyantuni keperluan rakyat dan juga memberikan perhatian kepada alam sekitar. Kerana kita memikirkan masyarakat generasi akan datang, perlu kita santuni dengan baik. Zaman kita berakhir, anak cucu kita akan mewarisi dunia negara ini, dan mereka masih mempunyai sumber-sumber yang mencukupi untuk kehidupan. Dan kita juga membina ekosistem yang baik dalam konteks agromakanan. Ekosistem perlu dibina supaya setiap perancangan kita daripada sekarang dan diwarisi kelak akan berlaku, akan dinikmati setiap elemen itu dengan baik dan boleh memberikan hasil yang baik dan mencukupkan keperluan kita, dan boleh juga kita gunakan ekosistem yang terbaik itu untuk kita menyuburkan industri, menyuburkan perusahaan, menyuburkan syarikat-syarikat yang ada dalam negara kita. Jadi itu contoh dasar ataupun pendekatan teras yang telah digarap di bawah dasar agromakanan menjadi teras 10 tahun untuk kami bergerak ke arah 2030 nanti. Saya begitu tertarik hati dengan trust-trust yang disebut oleh Datuk sendiri. Tetapi selalunya persoalan-persoalan yang sentiasa dibangkitkan di sini tu, kita boleh merencanakan sesuatu yang begitu menarik. Kita boleh memikirkan sesuatu yang begitu cantik sebenarnya, tetapi dari segi pelaksanaannya itu selalu menjadi persoalan yang mungkin juga kadang-kadang mencacatkan apa yang telah pun dirancangkan. Jadi bagi pihak kementerian sendiri, apakah program dan juga aktiviti kementerian dalam usaha untuk menjayakan ataupun terus menyokong konsep Malaysia Madani ini tu? Ya, pertamanya kita perlu pastikan setiap daripada kita penggerak pelaksana memahami, mengetahui dan memahami. Mereka perlu diberikan pemakluman apakah kita nak bergerak ke arah mana, dan mereka perlu memahami, mengetahui, memahami kaedah konsep yang akan kita bawakan. Saya masih ingat antara pesanan pertama Perdana Menteri ke-10 ialah untuk kita berubah. Segera membuat perubahan. Kita nak bergerak daripada contentment culture, soal budaya selesa, kepada satu budaya baru yang lebih proaktif. Daripada reaktif kepada proaktif. Kita tak nak disuruh baru buat, tidak. Kita kena terus mengesan, terus menilai apakah perkara yang perlu kita lakukan, dan kita terus ambil tindakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Siapkan pasukan dahulu. Apabila mereka sudah bersedia untuk bergerak, maka kita boleh laksanakan apa jua programnya yang boleh kita laksanakan. Di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita telah mengenal pasti beberapa pengisian untuk kita mengisi ruang-ruang madani, agromadani yang disebutkan oleh kerajaan. Beberapa program sedia ada kita jelmakan semula.
kita membuat sedikit pengubahsuaian bersesuaian dengan pendekatan semasa dan kita teruskan pelaksanaan jualan agromadani. Bagaimana kita nak merahmati masyarakat, mencukupkan bekalan makanan dengan harga yang berpatutan. Kita tak kata murah kerana murah itu bukanlah satu konsep yang baik untuk rakyat, untuk bisnes. Berpatutan artinya pihak yang pengeluar mendapat faedah manfaat, pengguna juga mendapat manfaat. So jualan agromadani kita teruskan di segenap pelosok negara, membantu kecapaian accessibility rakyat kepada bekalan makanan. Selain daripada itu, kita melihat satu perubahan besar perlu juga dilakukan dalam konteks ekosistem pertanian. Tadi saya sebutkan gesaan daripada United Nations, FAO, sehinggalah kecuali perubahan segera dilakukan ke atas ekosistem sistem makanan atau food system, dunia akan berdepan dengan krisis makanan. 2.4 bilion penduduk dunia ataupun 30% daripada penduduk dunia akan terkesan sekiranya ini berlaku. Di peringkat ataupun dalam konteks negara kita, food system perlu kita pastikan sentiasa berada di tahap terbaik. Food system mengandungi 4 elemen utama biasanya: production, processing, pengeluaran, prosesan, distribution, pengedaran dan juga penggunaan. So keempat-empat sistem proses ini perlu kita pastikan berada dalam keadaan terbaik, efisien untuk menyokong keperluan makanan 34-35 juta rakyat Malaysia. Dan kita juga nak hasilkan lebih untuk kita dapatkan peruntukan pendapatan yang lebih untuk rakyat. Jadi kita cuba kenal pasti program-program memperkasakan pengeluaran disebabkan kita masih lagi berdepan dengan constraint peruntukan. Kita tak boleh mengeluh ataupun hanya komplain. Apakah kaedah yang boleh kita lakukan secara kreatif untuk menyelesaikan isu constraint of budget? Contohnya, 300 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan setahun, kita menerima sekitar 1 ataupun 1/3% sahaja daripada keseluruhan, sekitar 4 ke 5 bilion setahun. Keperluan kita sekitar 15. Jadi itu beza. Jadi nampak beza. Tetapi bagaimana kita nak mencukupkan 15 bilion berbanding 5 bilion yang kita terima? So kerajaan, kementerian melalui bahagian-bahagian jabatan yang ada, kita mengenal pasti program-program yang bersifat pertanian ataupun agriculture di pelbagai jabatan agensi kerajaan. Sebagai contoh, khazanah mereka mempunyai program 1 bilion program yang berasaskan pertanian, peruntukan berada di sana. Jadi kita collaborate dengan mereka untuk mereka juga memberikan tumpuan bagi melaksanakan program menyokong food security. Di IPT juga mereka mempunyai dana yang besar. So kita gunakan sebahagian daripada dana itu untuk di-shiftkan fokus itu ke arah menyokong food security. Jadi dengan kaedah ini, maka kita boleh mengambil peluang manfaat daripada kepelbagaian yang wujud di negara kita, sumber-sumber yang ada di pelbagai tempat itu untuk menyokong misi keterjaminan makanan dalam konteks madani. Okey. Kita akan sambung lagi Datuk Badrul. Banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan. Tapi kita akan, seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi, kalau anda yang berada di luar sana yang mungkin ada pandangan-pandangan, ada komen-komen ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita, jangan lupa gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 03 2604 0155 dan juga satu lagi talian tentunya di 03 2694 0155. Kita rehat dulu dan kembali semula Ruang Bicara masih lagi bercakap tentang Malaysia Madani, cukup dan terjamin. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Malaysia Madani, cukup dan terjamin. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham Mohamad, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian, iaitu Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan ahli panel.
Ya. Ni saya ada dua soalan lah, tapi soalan ni umum lah. Okey, yang pertama, saya mencadangkan supaya kerajaan dia meluluskan lebih banyak tanah pertanian termasuk lesen pendudukan sementara 2 tahun akan datang untuk menghadapi krisis makanan. Sebab kita tengok sekarang kerajaan dia tanah terhad tapi dia tak meluluskan pendudukan lesen tul manggil tu tidak diperluaskan kepada penduduk-penduduk. Patutnya dia bagilah lulus satu lesen tul tu kepada penduduk supaya kita dapat menghadapi makanan krisis makanan ni. Itu yang kedua, teknologi moden. Teknologi moden kita tengok di luar bandar kita masih menggunakan teknologi lama. Patutnya kita gunakan drone, data raya, tetapi dia ada tetapi tidak menyeluruh. Saya harap Kementerian Pertanian dapat menggunakan teknologi ni kepada penduduk-penduduk kampung. Yang ketiga, kita tengok kebanyakan petani-petani moden di Malaysia ni kurang. Sebab contohnya kita masih menggunakan turun-temurun. Patutnya yang mana orang pergi Nasi Putra. Anak dia orang lulusan ni pergi dia orang berceburi dalam bidang pertanian ni. Baru ada pengembangan amal minda dia orang lebih positif. Kalau kita gunakan teknologi lama, jadi macam mana kita nak dapat meningkatkan teknologi meningkatkan makanan ni? Minta dependent ulas dan ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sabar dulu. Nanti kita akan minta respon daripada Datuk Badrul. Kita ambil satu lagi panggilan dulu. Datuk Gulam dari Sabah difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Sarkawi sihat ya. Datuk Otega ada Datuk dengan baju batik Kamis. Okey, sedangkan saya ramai orang kita Bumi Putra yang memerlukan modal. So, adalah sebaiknya Islam Madani ini, orang menteri kita yang ada sekarang ini yang canggih-canggih. So, apabila dia boleh menaikkan currency, saya mengangkat kepada kerajaan yang ada sekarang ini, apabila dia boleh menaikkan currency sedikit saja, untuk orang yang bermasalah di bawah, maka I think cost of living tu bolehlah diatasi. Kerana sedikit saja duit kita naik, maka Islam Madani itu akan dipuji sampai bila-bila saja. Kerana pemimpin yang ada sekarang ini yang berkelibat. Datuk Sri Anwar Ibrahim ni dulu dia Menteri Kewangan paling canggih di DSL ini. So I don't think so lah kalau dia tidak boleh kasih naik duit kita. Dan segala akan terbalas dengan masalah masalah kehidupan orang-orang di bawah ini dengan currency kita yang naik, maka semua akan selesai. Barangan semua akan turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Gulam. Jadi banyak persoalan yang menarik. Tapi untuk menjawab persoalan daripada Datuk Gulam tadi, kalau kita mendengar tadi semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan ataupun disebut sebagai meluncurkan ekonomi Madani. Beliau ada menyebut bahawa bila bercakap tentang modal Datuk Gulam RM 200 juta disediakan di bawah Agrobank untuk membantu menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya bagi aplikasi teknologi moden pertanian. Jadi itu satu perkabaran yang cukup menggembirakan dan menjawab sebenarnya persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam. Tapi persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita yang pertama tadi, Ridwan dari Pulau Pinang, mungkin boleh mendapat respon daripada Datuk. Terima kasih Cik Ridwan dan Datuk Gulam. Dua pemanggil pertama kita. Pertamanya Cik Ridwan bercakap tentang keperluan tanah-tanah untuk pertanian. Kita faham di negara kita dari segi pengagihan kuasa Persekutuan Negeri dan PBT, Pihak Kuasa Tempatan. Tanah ni biasanya di bawah kerajaan negeri. Dalam konteks Kementerian Pertanian, kita memahami bahawa tanpa tanah, tanpa air, mana mungkin berlaku aktiviti pertanian. Kecuali kita buat pelaburan besar, buat plant factory, kita bina plant factory besar-besar, mungkin tak banyak ruang tanah diperlukan, tetapi modal yang besar. Yes, di Kementerian Pertanian dan kita Jaminan Makanan, kita menguruskan hampir 64 taman kekal pengeluaran makanan.
TKPM ya. So 64 buah seluruh negara, sebahagiannya berada di Pulau Pinang ya. Kita jadikan ini sebagai satu tapak ataupun pusat atau hub untuk menghasilkan produk makanan tertentu yang kita latih usahawan-usahawan dengan sewa kadar yang sangat minimum untuk mereka beraktiviti menghasilkan produk-produk pertanian. Jadi 64 sudah ada, tetapi sebahagiannya adalah milik persekutuan dan sebahagian lagi milik negeri. Ya, kita memang menyokong kerajaan negeri untuk membenarkan meluluskan lesen-lesen tol temporary occupation land untuk usahawan-usahawan menguruskan atau beraktiviti di negeri ya. Untuk makluman, di bawah dasar sekuriti makanan negara, bukan setakat jawatankuasa itu berada di sekat persekutuan. Kita juga telah memanjangkan kepada setiap negeri untuk menumbuhkan jawatankuasa sendiri berkaitan dengan food security. Dan di bawah jawatankuasa ini mereka sepatutnya mengenal pasti tanah-tanah yang boleh dioptimumkan untuk diberikan TOL ataupun temporary toll untuk usahawan memanfaatkan ya. Teknologi moden memang tak boleh lari sekarang tetapi kita faham bahawa dalam konteks agriculture, khususnya penanaman padi sebagai contoh, kita masih didominasi oleh aging farmers, petani-petani lama yang sukar untuk kita galakkan mereka menggunakan teknologi moden. Jadi kita kena gantikan dahulu ataupun latih petani muda. Juga disebutkan tadi keperluan untuk galakkan penyertaan anak muda ya. Anak muda ni suka gadget, dia sukakan teknologi. Jadi kalau mereka masuk, pastikan mereka boleh memanfaatkan gadget atau teknologi dalam industri. Tetapi untuk menggadgetkan untuk menteknologikan sektor pertanian memerlukan investment yang agak sizable, besar juga ya. Tetapi tidak semua yang perlu dilakukan investment itu oleh kerajaan. Pihak swasta juga boleh mainkan peranan ya. Jadi kita remajakan sektor pertanian, galakkan penggunaan teknologi, benarkan rakyat mengoptimalkan every pieces of land ataupun setiap ruang tanah yang ada, maka itu boleh membantu memakmurkan pertanian dalam konteks menyokong pembangunan madani. Soal modal, Datuk Gulam Datuk dah sebutkan tadi, PM umumkan 200 juta melalui Agrobank untuk kita tingkatkan lagi high-tech ataupun teknologi moden dalam pertanian. 2 hari lepas saya bersama dengan Yang Berhormat Rafizi, Kementerian Ekonomi, meluncurkan satu lagi program untuk melahirkan profesional tani, 35 juta dilaburkan bersama dengan Universiti Pertanian Malaysia di bawah IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, Intan ataupun IPR Intan at UPM. 40%, 60%. 40% untuk usahawan muda, 60% untuk B40 terlibat dalam aktiviti pertanian, khususnya penghasilan produk-produk pertanian yang mudah, yang boleh kita gunakan IoT untuk kita intensifikan pengeluaran pertanian menggunakan high-tech. Jadi ini semua merupakan garapan idea pendekatan baru kerajaan. Kita perlu remajakan sektor pertanian, bawa orang muda, gunakan teknologi. Dengan cara itu kita boleh tingkatkan produktiviti. Dan akhirnya soal SSL, soal self-sufficient level dapat kita selesaikan. Consumption rakyat boleh kita penuhkan berdasarkan kepada keutamaan mengutamakan domestic supply ataupun domestic production yang kita inginkan selama ini. Okey, itu jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh dua pemanggil kita sebelum ini. Tapi kita masih lagi buka ruang sebenarnya. Kalau ada pemanggil-pemanggil yang masih lagi ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, bertanya apa saja, gunakan kesempatan yang kami sediakan kepada anda. Saya suka bila Datuk Badrul sebut tentang consumption rakyat itu sendiri. Dulu timbul kecoh tu pasal apa ni, isu ayam, isu telur. Itu pun merupakan consumption utama rakyat kita sebenarnya. Kedudukannya sekarang macam mana tu? Ya, cukup dan terjamin. Ayam telur sangat sensitif kan. Ini adalah protein harian rakyat. Kalau hari ini masak ayam goreng, esoknya gulai lemak telur, dan lusanya nak lagi ayam. Jadi itulah sebenarnya menu utama di rumah. Selagi kita ada anak-anak kecil khususnya, maka chicken meat ataupun protein daripada ayam telur itu sangat diperlukan. Menyedari keperluan itu, kepentingan sektor ini, maka kementerian memang memberikan tumpuan khusus sebuah sektor unggah, satu sektor poultry ini yang kita katakan sudah mature ini, sudah batang, mampu sebenarnya, ada kemampuan untuk memenuhi keperluan rakyat keseluruhan berdasarkan kepada
kapasiti ladang yang ada di negara kita sebanyak hampir 3,500 3,000 lebih ladang, 3,450 ladang broiler ataupun ladang ayam. Dan kita ada lebih 388 ladang telur, penelur di negara kita. Kita boleh mencukupkan keseluruhan keperluan negara. 70 juta ekor ayam sebulan kita hasilkan. Hampir 30 juta biji telur sebulan kita hasilkan supaya rakyat mendapat bekalan yang cukup. Dan kita boleh jamin kecukupan itu berdasarkan kepada data yang kita ada. Tinggal lagi akan berlaku, dan memang kita akui berlaku sedikit sebanyak kekurangan di sana sini disebabkan oleh perbezaan pattern permintaan, demand supply. Dia supply mesti berasaskan pada demand. Sebab pelihara ayam ini, ayam menghasilkan ayam daging memerlukan 35 hari. Dan proses penghasilan itu mesti berdasarkan kepada permintaan. Kita tak boleh suka-suka ternak ayam, tak tahu siapa nak beli. Itu tak boleh, Datuk Syauqi, kerana nanti akhirnya ayam tu nak ke mana? Nak simpan dalam peti sejuk, lama-lama dia jadi tak sedap. Jadi sebab itu industri biasanya mengunjurkan berapakah keperluan bekalan dan mereka akan menghasilkan berdasarkan kepada unjuran keperluan itu. Jadi tidak ada masalah, ayam telur sudah stable, saya katakan stable, dan kita sudah menyediakan langkah-langkah mitigasi sekiranya berlaku perubahan pattern permintaan dan juga pengeluaran. Okey, satu lagi perkabaran yang agak gembira bila kita bercakap tentang ayam. Hari ini pun Maidin mengeluarkan kenyataan baru harga ayam turun. Itu juga satu perkabaran yang menggembirakan dan tepat dengan apa yang disebut oleh Datuk Badrul sendirilah, bahawa kita tidak kekurangan ayam dan juga telur di pasaran. Baik, satu yang juga mungkin kita juga nak tahu tentang plan mitigasi kementerian sendirilah. Kita menghadapi ataupun terpaksa berhadapan dengan isu perubahan iklim, impak kepada keterjaminan makanan negara. Tentunya lah ianya memberi impak kepada keterjaminan negara. Jadi apakah plan mitigasi kementerian untuk menghadapi situasi ini? Ya, pastinya cabaran perubahan iklim ataupun climate change ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian, sangat-sangat memerlukan perhatian khusus. Dia datang tanpa kita sedar. Dikatakan sekiranya 1 atau 2 degree perubahan iklim itu hampir keseluruhan variety benih yang ada tidak lagi boleh digunakan, ditanam. Yes, perubahan iklim juga akan menyediakan peluang baru. Dahulunya kawasan-kawasan tertentu tak boleh digunakan untuk pertanian. Tetapi selepas berlaku perubahan iklim, kawasan itu plantable contohnya, boleh digunakan. Tetapi kesesuaian penggunaan itu perlu dibuat kajian. Jadi satu lagi ialah apabila kita melihat laporan daripada GFSI menyatakan bahawa kita tak fully ready untuk mendepani cabaran perubahan iklim. Itu betul kerana kita sedang sebenarnya menggarap perancangan yang lebih rapi, yang lebih tersusun, bagaimana kita nak menguruskan soal cabaran perubahan iklim ini dalam konteks pertanian, dalam konteks agrofood. Kementerian telah meletakkan beberapa strategi, cadangan atau langkah untuk kita menguruskan perkara begini. Kita telah sediakan petani kita, sediakan industri kita dengan maklumat yang secukupnya. Apakah perkara yang mereka perlu lakukan? Sebagai contoh, kita sudah memperkenalkan banyak varieti tanaman baru yang tahan banjir, yang tahan panas contohnya. So Mardi dan kerjasama dengan pelbagai IPT di seluruh negara sedang dan telah menghasilkan dan sedang menghasilkan banyak varieti tanaman baru yang boleh kita gunakan untuk kita mendepani cabaran perubahan cuaca. Banjir, kemarau akan datang. Dikatakan El Nino akan datang, kemudian disulih La Nina dalam beberapa tahun, 2 tahun akan datang, maka kita kena sediakan negara kita, pertanian kita. Kecukupan air adalah syarat utama pertanian. Jadi kita selalu sering berdepan dengan masalah kemarau. Mana nak dapatkan air? Kalau di Iran mereka menggunakan mencerap air daripada udara. Mereka sangat maju dalam konteks smart climate technology. Dan kita sumber air daripada tanah masih banyak.
underground water kita cukup banyak, tetapi memerlukan kos yang agak besar untuk buat. Namun begitu, di sana sini kita memanfaatkan peluang yang ada di dalam bumi kita untuk menggunakan sumber-sumber itu untuk digunakan bagi pertanian. Ya. Petani kita nasihatkan menggunakan sistem rice check. Mereka perlu menggunakan sistem yang betul dalam konteks agronomi yang betul, dalam konteks menghasilkan produktiviti pertanian. Ya. Kalau dalam konteks padi ada 10 step yang mereka perlu follow, dan sekiranya mereka ikuti satu-satu, maka insya-Allah kita boleh mendepani dan menangani cabaran perubahan cuaca. Ya. Soal makanan haiwan, kita juga kena kreatif kerana sumber-sumber mungkin semakin lama semakin menyusut. Ya. Jadi kita kena banyakkan pelbagaikan sumber. Bagaimana kita nak memastikan ternakan kita mempunyai bekalan makanan yang mencukupi, sufficient untuk mereka membekalkan sumber protein yang cukup untuk rakyat. Ya. Dalam konteks maritim perikanan, kita akan memperbanyakkan lagi tukun-tukun tiruan untuk kita memastikan sumber perikanan negara terus mempunyai bekalan yang cukup dan boleh menghasilkan protein tambahan untuk rakyat. Dan kita juga mengaktifkan soal penyelidikan dalam menghasilkan baka-baka aquakultur. Aquakultur sebenarnya satu potensi besar di Malaysia. Kita sudah menjangkau hampir 93% dari sel sumber ikan ternakan. Ya. Daripada keseluruhan 13 bilion yang dihasilkan oleh sektor perikanan negara, 30%, sebahagian besarnya saya rasa 40 atau 50% dihasilkan oleh aquakultur, industri aquakultur. Ya. Jadi di negara kita potensi cukup besar. Ya. Ini boleh mengurangkan tekanan kepada sumber ikan laut. Apabila kita pelihara ikan di darat, menghasilkan sumber protein di darat, maka tekanan kepada sumber perikanan laut atau marine itu dapat kita kurangkan. Ini antara kaedah yang kita gunakan bagi approach yang kita gunakan sekarang untuk mendapati masalah climate change di negara kita. Yang kita tahu ialah climate change terhasil akibat daripada GHG yang mana 30% daripada pertanian. Yang itu kita kena kurangkan. Selain daripada climate change, ini satu soalan yang juga ingin saya dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Kalau kita mengikuti perkembangan yang berlaku, peperangan yang mengakibatkan Rusia dan Ukraine khususnya lah, dikatakan bahawa ada pihak-pihak terutamanya Rusia sendiri yang telah mengenakan satu syarat yang cukup ketat sebenarnya kepada kapal-kapal daripada Ukraine dan juga daripada negara-negara lain yang membawa bijiran jagung itu sendiri. Dan apakah Datuk melihat memfokuskan bahawa ini mungkin akan mengakibatkan kenaikan harga bijiran jagung itu sendiri untuk bahan-bahan makanan ternakan dan sebagainya itu. Apakah Datuk menjangkakan itu akan berlaku? Ukraine dan Rusia membekalkan 28% grain dunia. Sebab itu di Laut Hitam sumbernya banyak tersimpan. Apabila perang berlaku, stok ini tak dapat dikeluarkan. Kita bernasib baik kerana kerajaan Turki telah mengusahakan sesuatu. Mereka berjaya mewujudkan satu safe path untuk bawa keluar grain ini melalui pelabuhan yang dibenarkan, dan akhirnya supply itu masuk dalam market dunia. Ya. Namun begitu, hari demi hari ada saja pengenalan dasar-dasar baru ataupun sekatan-sekatan baru dikenakan. Kita tak boleh bergantung selamanya pada mereka. Kita sebelum ini kita katakan bahawa keperluan grain itu sangat tinggi dalam sektor ternakan kita. Ayam 65% ataupun 65 hingga 72% keluar kebergantungan kepada grain. Kita tidak boleh hanya membeli. Dan kita kena memulakan sesuatu, dan kita telah mulakan industri jagung bijian negara, dan kita telah berada di tahun ke-7 sebenarnya dalam proses mengindustrikan. Tempoh diperlukan 15 tahun. Kita sudah di pertengahan jalan, dan insya-Allah apabila kita lengkapkan by 2032 atau 33, maka waktu itu kita sudah bersedia untuk memulakan penanaman jagung secara besar-besaran. Tanah ada halangan, tetapi kita perlukan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk kita mendapatkan sumber-sumber tanah bagi kita meningkatkan pengeluaran bijian negara. Okey, Tok, kita juga nak sentuh tentang satu lagi isu yang sebenarnya menjadi hambatan sebenarnya dalam kehidupan rakyat kita, iaitu tentang kos sara hidup dan juga inflasi makanan itu sendiri. Apakah langkah Kementerian
kementerian dalam usaha untuk cuba dan membantu mengatasi isu ini sebenarnya tu? Dalam konteks inflation dia makanan adalah melibatkan ataupun menuntut 29% daripada perbelanjaan harian rakyat untuk makanan. Inflasi makanan di Malaysia pernah mencecah 7.2% sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang ini kadar inflasi di Malaysia sekitar 2.8. 2 hingga 2.8 dianggap satu kadar yang justify untuk mana-mana ekonomi. Ya. Kita tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Inflasi baik untuk menseimbangkan ekonomi. Ya. So equilibrium wujud disebabkan oleh demand supply, dan rate 2 hingga 2.8% itu adalah satu kadar yang wajar. Ya. So maksudnya kita sudah hampir stable dari segi inflasi. Tetapi inflasi makanan ini yang menjadi persoalan kita. Ya. Kenapa berlaku inflasi makanan? Kerana demand supply tidak balance. Kerana permintaan banyak tetapi pengeluaran terhad. Jadi kekurangan. Ya. Jadi sebab itu saya katakan tadi, perkara-perkara yang mengekang pengeluaran produktiviti makanan, komoditi makanan tertentu, kita akan dan sedang berikan tumpuan. Tadi kita bercakap ayam dan telur, kurang pengeluarannya kerana makanannya, cost of production meningkat disebabkan oleh faktor makanan. Jagung dia beli daripada negara luar. Kita akan tanam jagung sendiri. Better late than never. Indonesia, Thailand, Filipina sudah berjaya menyelesaikan masalah grain, penghasilan lokal. Kita sedang mengikuti rapat kaedah yang digunakan oleh mereka. Ya. Semua makanan lain, beras juga. Contohnya kita sedang intensify pengeluaran beras negara melalui Smart SBB, Smart penanaman berskala besar, pemodenan pengurusan penanaman padi. Kita akan tingkatkan pengeluaran padi daripada mungkin 3.5 tan sehektar mencapai 6 ke 7 tan sehektar. Jadi ini akan meningkatkan lagi bekalan dalam negara, mengurangkan tekanan kepada bekalan, dan akhirnya akan menurunkan kadar inflasi ataupun permintaan bekalan yang tidak dapat memenuhi permintaan. Ya. Termasuklah lain-lain komoditi, 8 komoditi utama dalam sektor agromakanan yang memerlukan ataupun yang menuntut kerajaan melakukan perubahan drastik untuk memastikan kecukupan bekalan. Kita akan terus tangani isu ini. Okey. Food security as a shared responsibility. Bagaimana kementerian merealisasikan hasrat ini tu? Ya, ini adalah gesaan yang dibuat oleh FAO sebenarnya, Food Agriculture Association, Food Association Organisation, yang menyatakan bahawa jangan biarkan sesebuah negara ataupun sesuatu pihak itu bersendirian dalam menguruskan makanan. Dalam konteks ini di Kementerian Pertanian, jangan biarkan kami bersendirian. Datuk juga ada peranan, penonton kita, pendengar kita ada peranan. Ya. Kita sama-sama berikan sumbangan, sama-sama menanggung bebanan untuk kita menjayakan misi kecukupan bekalan makanan negara. It's a shared responsibility. Ya. Dalam konteks kementerian, kita sedang bergandingan bahu dengan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi. Kita wujudkan kolaborasi cross-ministry, cross-agensi untuk kita menjayakan, menyelesaikan isu-isu yang mendepani food security ataupun keterjaminan dalam negara. Ya. Dan kita akan terus buat engagement dengan pelbagai pihak untuk mereka juga memberikan sumbangan idea, sumbangan tenaga dan juga buah fikiran serta sumbangan financial untuk kita sama-sama gerakkan. Teknologi memerlukan investment yang besar. Jangan biarkan kerajaan bersendirian untuk injek peruntukan, kerana dari segi keseluruhannya sepatutnya kerajaan hanya mengambil tanggungjawab 30% saja investment, dan selebihnya perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak lain selain pada kerajaan. Ya. So kalau kita kongsikan tanggungjawab ini di antara kita, maka akan meringankan tugas kerajaan, meringankan tugas KPKM, dan kita akan lebih menyemarakkan lagi misi makanan untuk Malaysia Madani dalam konteks kita nak mencukupkan bekalan makanan untuk rakyat. Jadi itulah sebenarnya shared responsibility dalam konteks food security ialah menuntut
setiap daripada kita untuk memberikan sumbangan. Tidak terhad kepada sumbangan kewangan, tidak terhad kepada sumbangan pemikiran. Pelbagai aspek yang boleh memajukan sektor agromakanan, kita alu-alukan untuk berganding bahu. Saya nak sebutkan bahawa Kementerian akan melancarkan program Pintar 30. Program inovasi nasional keterjaminan agromakanan rakyat 2030. Ini sebenarnya collaboration di antara semua pihak dalam konteks shared responsibility. Menarik. Kita hampir-hampir di penghujung tu ya, ada lebih kurang 5 minit saja lagi. Tapi saya juga nak mendapat pandangan Datuk lah, ikuran daripada apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan peluncuran ekonomi madani itu sendiri. Ini beliau menyebut bahawa pendekatan pertanian regeneratif, tanaman berdaya tahan iklim serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI diperlukan sebenarnya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini jugalah sesuatu yang sedang dan akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan sebenarnya? Ya, pelbagai pendekatan perlu dan kita akan gerakkan usaha ya. Soal regeneratif agriculture ataupun produk-produk yang bersifat regeneratif ini pastinya satu lagi kesan baru, cabaran baru kita dalam konteks memajukan sektor pertanian ataupun agromakanan negara. AI, kecerdasan intelektual yang perlu kita manfaatkan. Sepatutnya itu merupakan satu hala tuju yang sama-sama kita pikul. Ini akan menarik minat investor untuk masuk. Ini akan menarik minat generasi muda untuk terlibat. Dan ia memberikan harapan meremajakan sektor ini dengan menggunakan kaedah-kaedah baru, pendekatan baru ini. Maka kita yakin kita bukan saja mampu mencukupkan, tetapi kita juga boleh melebihkan pengeluaran, penghasilan, dan akhirnya kita boleh meningkatkan sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar kita. Dan lebihan itu boleh kita manfaatkan untuk kita membantu berkukuh pelbagai sektor ekonomi yang lain dalam negara kita. Okey, sebelum kita berpisah dari udara, tapi masa cukup senduk sebenarnya. Serengka-ringkasnya lah tu jaminan daripada Datuk, dan juga bila kita bercakap tentang hala tuju kementerian dalam memastikan keterjaminan makanan negara. Serengka-ringkasnya. Okey, kementerian akan terus berdasarkan formula dasar 3x5 ya. Saya sebutkan pagi tadi saya sebutkan 3x5. Kita ada 5 teras pelan dasar data sekuriti makanan negara. Kita ada 5 teras dasar agromakanan negara dan kita ada 5 fokus KPKM ya. Kesemua formula 3x5 ni kita akan terus semarakkan, jayakan, dan kita akan bawa semua pihak yang berminat, yang berkesempatan, yang ingin menjadi sebahagian daripada pemain player dalam konteks shared responsibility tadi, untuk kita sama-sama majukan, kita junjung, kita elevatekan atau kita tingkatkan martabat ataupun aspirasi keterjaminan makanan negara. Sama-sama kita jayakan misi Malaysia Madani, sama-sama kita perkukuhkan bekalan makanan yang merupakan keperluan asas nombor 1 pada saya di negara kita dan setiap rakyat di negara kita ya. Jadi KPKM akan terus memikul tanggungjawab itu berdasarkan kepada kemampuan dan juga sumber-sumber yang ada, dan kita sama-sama jayakan misi ini bersama. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Badrul Hisham Mohamad, iaitu Timbalan Ketua Sesial Pembangunan di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak sebenarnya info-info menarik yang kita kongsikan bersama dengan Datuk Badrul, dan mungkin di masa-masa yang akan datang kita akan terus bersama lagi tu ya, untuk bercakap tentang perkembangan terkini, terutamanya berkaitan dengan apa yang disebut dan juga diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika melancarkan ataupun sempena dengan peluncuran ekonomi madani, dan sudah pastilah kita ingin melihat bahawa segala harapan yang diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu akan diterjemahkan menjadi kenyataan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi terima kasih kepada anda tentunya yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami war-warkan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita pastinya jumpa lagi. Terima kasih. Very good.